Perkenalkan, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifullah bin Rauf daripada Grup E, Pusat Kota Baru. Hari ini grup kami akan menerangkan mengenai Nestle yang berada di Bursa Saham Kuala Lumpur. Grup kami terdiri daripada Syukri bin Ahmad, nombor metrik 283006, Muhammad Azrul bin Rashid bin Muhammad Rosli 282955, Nur Iman bin Nur Aziz 282983, Muhammad Syafiq bin Kamsani 282968. Okey, Nestle adalah pengeluar makanan dan minuman terbesar di dunia, beribu pejabat di Switzerland. Nestle kini berada di 191 buah negara di seluruh dunia. Sejak 1912, Nestle telah memelihara rakyat Malaysia melalui jenama dan produk berkualiti seperti Milo, Maggi, Nescafe dan KitKat. Sambil mengekalkan kecemaran halal dan integriti Nestle, ini adalah selaras dengan janji Nestle untuk menyampaikan makanan baik dan kehidupan yang baik kepada semua. Pengasas Nestle adalah seorang ahli farmasi kelahiran Jerman iaitu Henry Nestle. Beliau telah melancarkan susu tepung VW di Switzerland. Ia menggabungkan susu lembu, tepung gandum dan gula. Dan Nestle mengembangkannya untuk dimakan oleh bayi yang tidak dapat disusui untuk menangani kadar kematian yang tinggi. Kami mahu membentuk dunia yang lebih baik dan sihat. Ini adalah bagaimana Nestle bermula lebih dari 150 tahun yang lalu apabila Henry Nestle mencipta penjiran bayi yang menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Pada ketika itu, beliau mula menggunakan ikon logo yang digunakan seperti sekarang iaitu NES. Pada tahun 1905, Nestle dan Angelo Swiss mempunyai lebih daripada 20 kilang dan mula menggunakan anak syarikat di luar negara untuk menubuhkan rangkaian jualan yang meliputi Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Apabila Perang Dunia Pertama mendekati, syarikat itu mendapat manfaat dari tempoh kemakmuran yang dikenali sebagai Blue Age dan menjadi syarikat tenusu global. Komitmen Nestle untuk menyediakan produk berkualiti kepada rakyat Malaysia bermula lebih 100 tahun yang lalu. Nestle bermula di Malaysia pada tahun 1912 sebagai syarikat susu pekat manis Angelo Swiss di Pulau Pinang. Dan kemudiannya pertumbuhan dan perkembangan bergerak ke Kuala Lumpur pada tahun 1939. Sejak tahun 1962 dan kilang pertamanya di Petaling Jaya, Nestle Malaysia kini mengeluarkan produknya di 8 kilang dan beroperasi dari ibu pejabatnya di Mutiara dan Damansara. Syarikat Nestle disenaraikan secara terbuka di BSKL yang kini dikenali sebagai Bursa Malaysia pada 13 Disember 1989. Kini syarikat Nestle menggunakan lebih daripada 5,500 orang dan mengilang serta memasarkan lebih daripada 500 produk halal di Malaysia seperti Milo, Maggi, Nescafe dan KitKat yang telah menjadi barangan rumah yang dipercayai dan dinikmati selama beberapa generasi. Nestle berdedikasi untuk menyediakan makanan dan nutrisi yang terbaik untuk orang ramai di seluruh zaman mereka dan sepanjang hayat mereka di seluruh dunia seperti di negara Asia, Amerika, Afrika, Eropah, China. Dengan pengalaman mereka yang unik menjangkakan keperluan pengguna dan mewujudkan penyelesaian, Nestle menyumbang kepada kesejahteraan dan meningkatkan kualiti hidup. Nestle menggunakan teknologi dan merupakan sebahagian penting dalam R&D mereka. Syarikat Nestle mempunyai jurutera yang bekerja di R&D dalam pelbagai bidang, dari pembungkusan dan peralatan, teknologi pemprosesan makanan dan pembuatan sistem minuman. Syarikat Nestle bergerak secara aktif di mana ia boleh menggalakkan gaya hidup sihat dan kesihatan sebagai sebahagian daripada slogan iaitu makanan berkhasiat hidup sihat. Kenyataan misi meletakkan penekanan kepada kehadiran syarikat Nestle di hampir setiap negara dan memahami keperluan pelanggan dan menyediakan produk terbaik untuk memenuhi keperluan. Di samping itu, pekerja Nestle melalui latihan yang ketat untuk memastikan mereka memiliki kemahiran yang paling tinggi. Nestle ingin menjadi syarikat multinasional yang terkemuka dalam makanan, pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Syarikat Nestle meyakinkan bahawa mereka menyediakan pelbagai produk yang terbaik dan kekal keutamaan pertama penggunaannya selaras dengan kedudukan Nestle sebagai makanan yang dipercayai dan pemakanan dan kesejahteraan. Nestle bermatlamat untuk memenuhi pelbagai keperluan harian pengguna dengan memasarkan dan menjual makanan yang berkualiti secara konsisten. Untuk mencapai misi ini, Nestle mempunyai dua langkah yang diikuti, iaitu langkah pertama ialah memastikan produk Nestle adalah berkualiti tinggi dan menjadikan kerjasama daripada mana-mana syarikat makanan di seluruh dunia untuk berkembang maju. Yang kedua ialah fokus kepada e-perniagaan melalui laman web. Hal ini terbukti di mana Nestle telah memulakan pelaburan besar dan pembangunan e-perniagaan dan promosi supaya dapat menawan ramai pelanggan dan e-perniagaan
Okey, ketiga, produk dan servis syarikat. Pengeluaran yang dilakukan oleh Nestle telah meliputi barangan konsumer yang telah atau barangan pengguna, barangan konsumer atau barangan pengguna, iaitu barangan yang dibeli oleh pengguna oleh kegunaan akhir dan peribadi. Sebagai contohnya, syarikat Nestle mengeluarkan produk sarapan Coco Crunch yang mana ia boleh dimakan begitu sahaja dan tidak perlu memasaknya. Nestle menjual produk makanan dan produk minuman berjenama antarabangsa melebihi 89 negara termasuk Malaysia. Syarikat ini menggunakan kaedah subsidiari dan membuat pelaburan secara terus ke semua cawangannya di luar negara. Syarikat Nestle mempunyai rakan kongsi dengan syarikat beverage partner worldwide yang mengusaha dalam usaha mempromosikan produk Nestle di seluruh pelosok negara. Nestle hanya memfokuskan kepada dua segmen pengeluaran sahaja, iaitu segmen makanan dan segmen minuman. Antara produk yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle iaitu Milo, Nescafe, yogurt, susu bayi, jenama laktogen, Nespre, Everyday, Low Fat, berjenis sarapan dan Coco Crunch. Dari aiskrim pula, terdapat Nestle aiskrim, drumstick, aiskrim goreng, hot grill iaitu Nestum. Produk makanan iaitu sos Maggi, Maggi cukup rasa, Maggi hot cup. Produk berasaskan coklat iaitu KitKat, Nestle Coco Crunch. Makanan sampingan kesihatan pula seperti Nutrifiber, Nutrin Junior, Power Bar, Power Gel dan produk profesional dari Nestle iaitu gabungan istimewa seperti produk Nescafe Ice, Nescafe Algeria dan Coffee Mate. Kemudian syarikat juga terlibat dalam barangan pembuatan, iaitu barangan yang diproses dan menggunakan mesin dan dikeluarkan secara besar-besaran dengan bertujuan melakukan penjualan. Syarikat Nestle telah memproses koko sebelum menghasilkan produk berasaskan coklat seperti KitKat, wafer, Milo dan begitu juga produk-produk lain. Secara kesimpulannya, syarikat Nestle boleh dibahagikan kepada dua segmen, iaitu segmen makanan dan minuman dan segmen yang meliputi profesional dan kesihatan. Syarikat Nestle juga mengeluarkan ekstraktif produk barangan konsumer atau lebih dikenali sebagai barangan pengguna, pembuatan dan tidak mengeluarkan barangan industri dan pemasangan. Perkara sedemikian dapat membuktikan syarikat Nestle amat menitik beratkan kesenangan dan kepuasan pelanggannya. Okey, saya akan sambungkan pada rakan seterusnya. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Kamsani, nombor metrik 28968. Nombor 4, pesaing utama syarikat tersebut. Dalam menghasilkan pelbagai barangan, Nestle telah mempunyai sistem pembekal di seluruh dunia dengan pelbagai peredaran serta saluran penawaran. Namun begitu, untuk tidak balas dalam hal ini agar tidak dapat bertindak dengan cepat dalam keadaan pasaran, perniagaan adalah sangat sukar. Pula membuat anggaran permintaan perniagaan syarikat Nestle memerlukan data bagi membezakan pergerakan yang dicari lebih awal daripada jadual supaya mereka dapat mengubah corak dan hantar mesej yang bentuk pada pembekal, perkapalan dan pengangkutan untuk memastikan sebelum pembekal produk pada pihak tersebut. Produk-produk Nestle adalah bukan produk-produk yang tidak diingini dan terdapat cacatan atau kekurangan pada produk itu. Selain itu, terdapat organisasi yang mempunyai hubungan yang lemah. Begitu juga dengan Nestle, di mana mereka tidak dapat mengawal isu-isu berkaitan. Salah satu isu yang dikenal pasti adalah permintaan sumber bekalan bahan mentah. Permintaan bekalan bahan mentah secara tiba-tiba boleh menyebabkan kekurangan bekalan dan juga menyebabkan kenaikan kos yang ketara. Di samping itu, keadaan iklim dan bencana alam juga menjadi isu yang mempengaruhi sumber bekalan bahan mentah. Isu kedua pula ialah tidak tepat dan pesanan yang diterima dalam inventory. Tiada organisasi dalam melaksanakan keperluan sifar kesempurnaan, terutama dalam industri minuman, makanan atau bahan-bahan lain yang diperlukan untuk tumbuhan kesihatan dan keadaan yang baik. Antara contoh kes, Nestle diminta mendapatkan 10,000 buah yang dicampur yogurt daripada peniaga, tetapi terdapat projek yang hanya mendapat 8,000 yogurt yang dicampur dalam, katanya. Mendapat inventory atau barangan yang rosak. Antara kes
lain ialah Nestle menasihatkan perniagaan adalah mereka memerlukan pemetaan tambahan sesuatu barangan tertentu yang perlu dihantar dengan segera atas sebab-sebab yang tidak dijaga, namun kebenaran sebenar pembekal pada masa ini menerima tempahan daripada pelanggan-pelanggan yang berbeza. Ini biasanya boleh berlaku pada hari perayaan, sebagai contoh pada Tahun Baru Cina. Permintaan terhadap konflik giling Nestle yang meningkatkan berdasarkan kepada permintaan ramai pengguna yang membeli item tersebut. Keadaan ini menyebabkan Nestle tidak dapat memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat terhadap produk tersebut. Bermula pada tahun 1970-an, Nestle mungkin menarik perhatian seluruh dunia dalam maklum balas strategi ialah mempamerkan resepi bayi pada tahun 1977 setelah disenaraikan hitam dan digantung pada pertengahan 1980-an. Menurut Baby Killer, pada tahun 1970-an, penyelesaian boikot terhadap organisasi Nestle adalah cara yang sewajarnya. Namun begitu, Nestle terus berusaha membuat publicity dan resepi bayi sebagai pengganti kepada susu dada yang juga menjadi pilihan terbaik. Hal ini menyebabkan permintaan ke atas produk tersebut meningkat dan berkembang dan ia sering menjadi pengganti kepada susu ibu. Penyelesaian publicity item bayi secara meluas adalah penting dalam makanan tambahan yang mempunyai kelebihan yang lengkap untuk bayi dalam konsep umur 1 tahun. Ini disebabkan di negara-negara miskin yang kurang kesedaran tentang makanan tambahan untuk bayi telah menyebabkan peningkatan penyakit berbahaya ke atas kanak-kanak yang baru lahir. Memandangkan kadar kejahilan yang tinggi di negara-negara tersebut telah menyebabkan kebanyakan para ibu tidak mengambil berat terhadap teknik sanitasi yang diperlukan. Keprihatinan perhimpunan yang istimewa terhadap pihak tersebut seperti WHO telah menamatkan publicity komunikasi meluas persamaan bayi, mengekapkan peluasan projek latihan kesejahteraan dan mengagalkan kod WHO. Menjelang akhir tahun 1990-an, Nestle sekali lagi memperlaksanakan kerana telah mengabaikan kod WHO dan perhimpunan yang prihatin telah diadakan untuk menaraikan hitam barangan Nestle. Menjelang tahun 2001, penularan HIV di bahagian-bahagian tertentu di dunia seperti Afrika Selatan telah membawa kepada peralihan kecenderungan untuk mengukuhkan persamaan bayi. Selepas itu, Nestle telah menghadapi ujian yang cenderung terhadap populariti itu. Akhirnya Nestle sebagai sebuah syarikat multinasional menyampaikan kewajipan baru yang menggalakkan pengeluaran item produk tentang HIV dan AIDS. Selain itu, dalam menghadapi kontroversi Nestle terdapat banyak maklum balas mengenai penyelesaian organisasi sebagai contoh tanggungjawab Ethiopia, Malamai di dalam susu Cina, jadi washing ladang Zimbabwe. Kanak-kanak yang bekerja di usia muda menjadi perbincangan paling mudah dilihat termasuk Nestle berkenaan dengan kemajuan penggunaan resepi bayi untuk ibu-ibu, termasuk menunjukkan negara-negara dalam satu isu yang menarik sebagai balasan yang perlu diberi perhatian pada tahun 1977 selepas kesan daripada senarai hitam Nestle yang masih lagi berterusan. Kesimpulannya, isu pemboikotan Nestle korporatif telah dilancarkan pada 7 Julai 1977 di Amerika Syarikat yang berpangkalan di Switzerland, telah merebak ke Amerika Syarikat hingga ke Eropah pada tahun 1980-an. Kebimbangan
kebimbangan terhadap Nestle, iaitu pengiklanan secara paksa untuk pengeluaran produk dan suntik bayi sebagai pengganti susu ibu di negara yang kurang dari segi penciptaan kewangan, di samping melaksanakan penambahan kempen tunai yang berkekalan adalah berlebihan dan telah banyak berlaku kematian kanak-kanak, sebahagian besar di kalangan orang miskin. Oleh isu nasional, apabila membicarakan tentang isu nasional, kita tidak dapat lari dari membicarakan tentang dasar-dasar polisi kerajaan, undang-undang, peraturan kawalan percukaian dan sebagainya. Melalui dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan, syarikat atau organisasi hendaklah mengenal pasti dasar-dasar baru serta polisi-polisi yang ditetapkan oleh pihak-pihak kerajaan, seperti model ekonomi baru, MED, dasar luar negara, dasar industri, dasar penggunaan negara dan sebagainya. Selain itu, melalui undang-undang yang meliputi peraturan-peraturan yang diperlukan oleh pihak kerajaan, contohnya seperti dalam membentuk produk dan menggunakan harga terhadap barangan kawalan, pengiklanan, upah, kesihatan kerja serta undang-undang yang diwujudkan yang membentukkan syarikat memenuhi atau mematuhi perundangan yang ditetapkan. Manakala melalui percukaian pula, secara ringkasnya, cukai adalah satu bayaran oleh seseorang atau sebuah syarikat perniagaan kepada kerajaan kerana menggunakan dan mengurangi kekayaan dan memudahkan negara. Ekonomi di dalam merancang sesuatu transaksi perniagaan analisis dan peka dan prihatin terhadap barang perubahan ekonomi, sama ada keadaan ekonomi tempatan ataupun ekonomi antarabangsa. Keadaan ekonomi sesebuah negara merujuk pada faktor-faktor ekonomi yang memberi pengaruh besar dalam sesebuah syarikat dan operasi perniagaan. Ini merangkumi faktor keluaran dalam negara, pasar KDNK, terdapat per kapita pasaran untuk barangan dan perkhidmatan, modal rizab perdagangan asing, tumbuhan perdagangan asing, kekuatan dan lain-lain. Dasar-dasar ekonomi kerajaan adalah amat penting kepada usahawan dan perniagaan kerana dasar ini akan mempengaruhi semua aktiviti dan juga operasi perniagaan. Manakala melalui sistem ekonomi, secara umumnya terdapat 3 jenis sistem ekonomi yang sering diamalkan oleh kebanyakan negara di dunia ini, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas berlaku di negara yang mengamalkan kapitalisme. Sistem ekonomi perancang pusat yang juga dikenali sebagai sistem ekonomi perancang berlaku di negara yang mengamalkan sosialis, dan sistem ekonomi campuran kebanyakan negara menggunakan sistem ini. Tiga sistem ekonomi ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang sendiri yang akan memberikan kesan kepada operasi syarikat dan syarikat itu sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Azrul Abdul Rashid bin Muhammad Asli. Nombor metrik 282955. Penyambungan daripada bab ini, trend dan isu utama dalam sosial dan budaya. Di dalam dunia perniagaan, usahawan ataupun syarikat perniagaan tidak dapat lari daripada membuat penilaian terhadap persekitaran sosial dan budaya. Tidak kira sama ada syarikat beroperasi di dalam negara ataupun di luar negara mereka. Jika syarikat beroperasi sebagai syarikat multinasional, maka lebih banyak lagi cabaran sosial dan budaya yang terpaksa dipahami dan ditepuhi. Setiap masyarakat seperti masyarakat majmuk di Malaysia, contohnya mempunyai nilai-nilai etika atau gaya hidup tersendiri mengikut bangsa, budaya dan agama. Budaya juga merangkumi aspek-aspek kebendaan dan bukan kebendaan. Persekitaran budaya ini juga mempengaruhi oleh nilai-nilai asas, persepsi, kegemaran dan gelagat atau tabiat pengguna. Perbezaan amalan sosial dan budaya masyarakat boleh dikatakan berbeza dalam setiap negara yang berbeza. Persekitaran sosial dan budaya dapat dilihat melalui aspek demografi dan budaya.
Melalui aspek demografi, ia merangkumi ciri-ciri kependudukan, contohnya seperti umur, jantina, bilangan penduduk, kaum atau bangsa, taburan pendapatan, bandar atau luar bandar. Perubahan-perubahan ini akan membawa kepada perubahan pada permintaan, kuasa beli, sasaran, saiz, pasaran dan sebagainya. Sebarang keputusan di dalam menjalankan perniagaan atau operasi perniagaan mestilah mengambil kira perubahan-perubahan ini. Manakala melalui aspek budaya, ia merangkumi cara hidup dan nilai sosial masyarakat, kepercayaan, bahasa yang digunakan, gaya hidup, keluarga, perubahan citarasa pengguna dan lain-lain lagi. Elemen-elemen ini pasti akan mengubah pola permintaan dan ia akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh syarikat atau usahawan. Oleh itu, Nestle yang ditubuhkan adalah berdasarkan kepada tanggungjawab sosial, nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip lebih daripada 140 tahun yang lalu. Walaupun ia adalah satu jenama global, salah satu produk Nestle iaitu Nescafe yang telah menghasilkan bertujuan untuk memenuhi citarasa pengguna terpantar. Dalam segi teknologi pula, menurut Aini Hayati, teknologi merujuk kepada ciptaan baru dihasilkan oleh penyelidikan inovasi berlaku apabila sesuatu produk atau kaedah yang lebih baik ditemui daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemajuan persekitaran teknologi sesebuah negara adalah berbeza-beza di antara satu negara dengan negara yang lain. Setiap negara mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk mencapai teknologi yang tersendiri. Perkembangan teknologi, terutamanya teknologi maklumat yang pantas membangun pasti akan memberi kesan secara langsung kepada syarikat perniagaan. Teknologi juga telah mengubah proses pengeluaran sesebuah syarikat dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi dan canggih akan dapat mengurangkan kesilapan manusia dan menurunkan kos pengeluaran. Namun begitu, teknologi juga boleh mengubah dan menghapuskan perniagaan ataupun industri yang sedia ada. Penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat. Menurut Ovidius Jurovicius Analysis SWOT, syarikat Nestle 2013 April 12 adalah seperti berikut. 1. Kekuatan, kebolehan research atau development R&D. Nestle telah melabur lebih daripada 2 bilion dalam R&D pada tahun 2011. Nestle juga memperkenalkan produk baru dan mereka semula bentuk produk-produk bagi setiap tahun dan ia merupakan kekuatan firma yang kompetitif. Dengan adanya pengedaran saluran mengikut geografi, Nestle beroperasi lebih daripada 100 buah negara dan mempunyai saluran pengedaran yang luas di seluruh dunia yang menyokong operasi di peringkat global. Kecekapan dalam penggabungan dan program pengalihan. Selama ini Nestle telah membentuk perkongsian yang berjaya dan memperolehi syarikat-syarikat lain untuk berkembang dan mengekalkan kepimpinannya. Nestle mempunyai reputasi jenama yang bernilai 7 bilion. Nestle juga dikenali hampir di setiap negara dan mempunyai jenama yang terkenal bagi produk-produk yang digunakan oleh berjuta-juta orang setiap hari. 2. Kelemahan ketidakcekapan untuk menyediakan kualiti tidak yang konsisten dalam produk makanan. Nestle telah menarik balik banyak bekalan yang berkualiti rendah serta makanan-makanan yang tercemar daripada pasaran. Hal ini bukan sahaja telah menjejaskan jualan firma Nestle tetapi perniagaan Nestle kerana tidak dapat mengawal kualiti produk. Pelaksanaan CSR yang lemah. Syarikat Nestle telah mengumumkan CSR dan Nestle juga terlibat dalam pelbagai program yang bertujuan untuk menjadikan syarikat lebih mesra alam. Tambahan pula, Nestle juga telah meningkatkan kerja pembekalannya, namun Nestle telah menerima banyak kritikan melebihi daripada keberkesanan programnya. Dari segi peluang meningkatkan permintaan kepada produk makanan kesihatan. Hal ini demikian kerana citarasa pengguna telah beralih kepada produk kesihatan serta gaya pembelian dan penggunaan produk makanan kesihatan telah meningkat. Hal ini sangat memberi peluang kepada Nestle bagi menawarkan produk makanan yang sihat kepada orang ramai. Baru-baru ini, syarikat Nestle telah mencuba untuk memperkenalkan lebih banyak produk makanan memenuhi citarasa pengguna. Nestle memperolehi
tenaga kerja pakar dan dalam menghasilkan produk kesihatan. Terdapat banyak syarikat-syarikat baru yang membentuk dan memperkenalkan produk-produk baru bagi kesejahteraan atau revolusikan cara produk dihasilkan. Nestle memberi tumpuan kepada penyediakan lebih banyak produk yang menyihatkan dan memberi kesejahteraan ke orang ramai. Hal ini merupakan satu peluang kepada syarikat Nestle bagi mengembangkan portfolionya. Mewujudkan usaha sama, Nestle sudah terlibat dalam perkongsian dengan syarikat-syarikat besar seperti The Coca-Cola Company dan Colgate-Palmolive. Dalam segi ancaman, berlakunya pencemaran makanan walaupun ia merupakan tanggungjawab Nestle bagi menjalankan pemeriksaan pada semua keluaran produknya. Namun syarikat Nestle telah dilaporkan menyediakan produk makanan lain yang tercemar kepada pasaran pengguna. Akibatnya, reputasi serta permintaan produk Nestle terjejas. Gaya permakanan yang sihat dengan berlakunya perubahan dalam tabiat permakanan masyarakat akan menyebabkan Nestle mengalami penurunan dalam permintaan. Hal ini demikian kerana Nestle merupakan bekalan utama coklat dan minuman coklat yang mempunyai kalori yang tinggi. Pertambahan label persendirian atau produk keluaran jenama ini, kewujudan peningkatan bilangan pasaraya dan peruncit yang memperkenalkan produk dengan label sendiri yang mana kosnya adalah kurang. Selain itu, produk-produk lain juga mudah bersaing dengan portfolio produk Nestle. Sebagai contoh, menurut Nestle Mission Statement 2013, pesaing utama syarikat Nestle adalah syarikat Unilever, NV, Hershey Food, Kraft Food and Cadbury. Kenaikan harga bahan mentah dengan pertumbuhan keseluruhan ekonomi dunia dan bilangan penduduk, permintaan bagi mendapatkan bahan mentah akan meningkat. Hasil keputusannya akan menyebabkan kos bahan mentah juga meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman bin Nur Aziz, nombor metrik S282983. Okey, saya sambung nombor 7, hala tuju serta masa depan syarikat. Syarikat Nestle berusaha untuk kepimpinan dan kepercayaan dengan memenuhi jangkaan pengguna yang pilihan hariannya memacu prestasi syarikat. Pemegang saham komuniti di mana syarikat Nestle beroperasi dan jangkaan masyarakat secara keseluruhannya. Mereka percaya nilai manfaat untuk pemegang saham hanya boleh direalisasikan dalam jangka masa panjang jika pengendalian strategik dan operasi mereka juga memberi nilai untuk komuniti di mana syarikat Nestle beroperasi. Untuk rakan perniagaan mereka dan sudah tentu untuk pengguna. Rakan Nestle, syarikat Nestle memanggil mencipta nilai dikongsi. Syarikat Nestle melabur untuk masa depan untuk memastikan kemanfaatan keuangan dan alam sekitar. Aktiviti dan operasi mereka dari segi kapasiti, teknologi, keupayaan, pekerjaan, jenama penyidikan dan pembangunan R&D. Matlamat syarikat Nestle adalah untuk memenuhi keperluan hari ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka dan berbuat demikian dengan cara yang memastikan pertumbuhan keuntungan tahun ke tahun dan timbal balik yang tinggi untuk pemegang saham dan masyarakat secara amnya dalam jangka masa panjang. 8. Beri cadangan mengenai strategi yang sesuai untuk syarikat tersebut. Strategi yang digunakan syarikat Nestle. Strategi pemasaran. Penembusan pasaran merujuk Akmal Said Zakaria dan Hardiman Muhammad Yatim, terbitan PTS Professional 2007. Penembusan pasaran bermaksud melibatkan penjualan lebih banyak produk yang tersedia dalam pasaran yang ada. Pilihan yang tersedia adalah dengan menggalakkan pengguna menggunakan lebih banyak produk itu dan juga menggalakkan buka pengguna mencuba menggunakannya. Dengan ini, syarikat dapat menarik pengguna yang menggunakan produk pesaing. Bukti 1. Nestle telah menggunakan jenama sebagai kekuatan untuk menjana jualan dan mengembangkan bahagian pemasaran yang termasuk penyesuaian produk untuk penyesuaian profil pasaran. Sasarannya itu, walaupun Nestle tidak selalunya bermula dari awal, syarikat itu telah menggunakan pengambil alihan sebagai strategi penembusan, berkembang dan menembusi pasaran antarabangsa yang baru, serta menghapuskan apa-apa halangan tempatan untuk persaingan. Sumber Nestle International Strategic Nestle Profile. Bukti kedua, syarikat Nestle telah memperbaiki keuangan produk. Selain itu, Nestle juga hanya memberi produk terbaik kepada pengguna. Hal ini demikian kerana syarikat Nestle dapat
membina nilai tersendiri kepada pembeli walaupun berlaku peningkatan harga komuniti dunia sumber. Profil Nestle. Bukti 3. Nestle bertujuan untuk menukar pengguna dan syarikat lain kepada pelanggan mereka. Nestle menyediakan kualiti produk yang baik agar mereka dapat menarik pelanggan terhadap produk mereka. Nestle, produk kopi, Nescafe adalah produk yang paling boleh dikendaki bagi pencipta kopi. Ia merupakan keutamaan bagi orang ramai. Nestle menarik pengguna dengan menyediakan pelbagai jenis kopi seperti Nescafe Original, Nescafe 3-in-1, Nescafe Go dan kualiti yang terbaiki ini adalah bagaimana mereka menukar bukan pengguna ke pengguna semasa. Pembangunan produk merujuk oleh Akmal Said Zakaria dan Hardiman Muhammad Yatin, terbitan PTS Profesional 2007. Pembangunan produk bermaksud pendekatan ini memerlukan syarikat beroperasi dalam pasaran sedia ada. Tetapi perlu menambah baik produk yang sedia ada dengan daya kreativiti dan inovasi bagi menawar pasaran. Strategi ini memerlukan produk syarikat memenuhi beberapa ciri-ciri seperti reka bentuk yang baik dengan pembungkusan dan promosi yang berkesan. Selain itu, reputasi syarikat juga menarik pelanggan menggunakan produk aktiviti yang baik. Kebaikan strategi ini adalah produk direka bagi bentuk memenuhi keperluan pengguna sedia ada secara spesifik. Nestle telah memenangi kepercayaan pengguna mereka melalui kualiti dan kemunian dalam produk mereka. Nestle tahu bagaimana pengguna tidak akan bertolak ansur terhadap kualiti jualan lebih daripada produk yang sama atau perkhidmatan di pasaran baru. Strategi ini sering dicuba untuk menarik pelanggan dari pesaing atau memperkenalkan produk-produk sedia ada dalam pasaran asing atau memperkenalkan jenama baru di pasaran. Seperti apabila kita menjual produk yang sama untuk satu tujuan lain. Dalam strategi ini, pengubahsuaian kecil diperlukan dan harus berhati-hati terhadap perbezaan budaya sumber. Okey, sekian saja laporan saya.